Masyru'iyatun nikah, pensyariatan nikah ni. Adakah nikah ni benda yang dibuat oleh ulama? Dia tidak. Dia adalah suatu benda yang masyru', benda yang disyariatkan, dan juga merupakan sunanul mursalin, merupakan perkara-perkara yang dilalui oleh para rasul. Apa dalil dia? Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja. Semua nabi-nabi dulu pun ada isteri. Okay, jadi tu antara khususiat Nabi lah. Nabi ada isteri lebih daripada 4 orang, tu khususiat Nabi. Jadi itu dari Quran. Ada juga dalil daripada sunnah yang Rasulullah SAW menggalakkan para lelaki berkahwin. Contoh macam ya masyarakat syabab, ini dalil ni, hadis ni sangat-sangat semua orang dah tahulah. Maknanya lelaki kalau mampu kahwin, Nabi kata fal tazawwaj. Kalau tak mampu, kalau kerana apa? Kerana dia boleh menundukkan pandangan dan menjaga kita punya kehormatan ataupun kemaluan kita daripada benda-benda yang tak baik. Jadi hukum dia, hukum nikah ni dia dia banyak pecahan dia. Contoh macam kat pendapat Abdul Rahman As-Sabuni ni, bukan pendapat dia lah, maknanya dinukilkan oleh Abdul Rahman As-Sabuni. Ta'tar yang nikah ahkamul khamsah, dia ada 5. Dia ada 5. Maka tengok, faqat ya, baris kat kedua tu, faqat yakunu wajiban lil qadir alaihi. Dia boleh jadi hukum dia wajib bagi orang yang mampu. Apa syarat dia? Kalau dia takut untuk terjerumus kepada zina. Ini adalah pendapat yang pertama. Okey, pendapat pertama, ini adalah hukum yang pertama. Kita kalau nak kata pendapat qaul Abdul Rahman As-Sabuni, dia bukan pendapat dia, tetapi itu adalah pendapat yang dinukilkan oleh dia, oleh beliau daripada gurunya, daripada mujtahid sebelum dia. Sebab tidak boleh semua ulama kita sebut sebagai pendapat dia. Pendapat ulama ni bukan. Sebab ulama yang berijtihad hanyalah 4 imam mazhab sahaja. Lepas pada tersebut kita panggil sebagai ulama muqayyad kan, mujtahid muqayyad, yang mana mereka mendirikan fatwa berdasarkan pendapat ulama sebelum mereka. Jadi kita kata dinukilkan oleh pendapat yang dinukilkan oleh Abdul Rahman As-Sabuni. Dia bukan pendapat dia secara asal ni, itu bukan pendapat dia. Sebab pendapat kalau kita kata ijtihad ni, ijtihad hanyalah merujuk kepada 4 ulama sahaja. Pembahasan tu panjang. Okey, jadi yang kedua, manduk. Pendapat kedua, bukan pendapat kedua, hukum yang kedua adalah sunat. Ini adalah pendapat jumhur lah. Ataupun harus, wa huwa ra'yun inda Syafi'iyah. Setengah Syafi'iyah mengatakan dia harus. Tapi jumhur mengatakan dia adalah manduk. Manduk, mustahabbah, apa lagi? Sunnah, apa lagi? Itu semua maksud dia sama sahaja. Maksud dia sama. Jadi jangan takut nak guna perbezaan perkataan tu, dia sama saja maksud dia. Ayuhina man syakhsun fi halil i'tidal wa huwa la yatawaqqa al-wuqu' fi zina aw az-zulmi illam yatazawwaj. Yang mana halil i'tidal? Halil i'tidal macam mana? Apa dikatakan harus ataupun sunat itu bila dia berada pada situasi yang i'tidal, situasi yang biasalah, kata apa, yang tengah-tengah. Tak terlalu gian nak kahwin dan tak pun terlalu tidak bernafsu sangat. Dia tengah-tengah. Wahwa la yatawaqqa'u ukun, dia pun tak risaulah, kalau tak kahwin pun tak risau. Macam kita sekarang lah semua, senang cerita macam kita sekarang ni, taklah rasa macam bergetar sangat nak kahwin, dan juga tak adalah rasa macam tak ada nafsu sangat. Dia tengah-tengah. Itu adalah sunat atau makruh. Waqad yakunu makruhan, dia ada hukum dia makruh. Idza kana yaghlibu 'ala dhanni syakhs, sekiranya ghalib, dia zon, maknanya dari segi ghalib dia punya perasaan dia, dari segi kata apa, ghalib dia punya persangkaan dia menyebabkan annahu sayazlimu zawjatuhu aw auladu, yang mana dia rasa bila dia kahwin dia akan menzalimi isteri dan anak-anak dia lah. Contoh macam mana dia rasa la yu'addi lahum huququhum, yang mana dia rasa macam dia tak mampu nak tunaikan hak-hak isteri dan anak. Hukum ni makruh. Dia kahwin, tapi dia tak mampu untuk bagi nafkah, ataupun dia rasa macam dia tak mampu nak melayani isteri. Perempuan kadang-kadang, suami kadang-kadang, lelaki kadang-kadang dia kaya, duit banyak. Tapi dia tak mampu, rasa macam dia tak mampu bagi nafkah batin dekat isteri dia.
Jadi itu pun termasuk dalam makruh. Lelaki yang tidak ada nafsu, maknanya tidak mampu memberi nafkah batin kepada isteri dia. Atau kana maridan yantakil mardahu ila zaujatih. Ataupun dia sakit, dia risau takut tersebar penyakit lah kepada keturunan dia. Wa haitsuma ishtadda i'tiqaduhu wa haluhu ila zulmi ahli. Yang mana dia takut dia akan menzalimi ahli keturunan dia lah, ataupun ahli terpanggil sebagai isteri dia lah. Fashtadda ibatun nikah lahu. Jadi kalau kita baca kitab fiqh, kitab fiqh, kalau dia menggunakan perkataan ahli tu, ahli dalam menakah itu dia merujuk kepada isteri. Ahlil bait, maknanya orang yang sentiasa melazimi rumah kan. Sentiasa melazimi dekat rumah, jadi dia merujuk kepada isteri. Khairukum ahsanukum li ahlik wa ana khairukum li ahli, yang Nabi sebut dalam hadis. Sebaik-baik kamu siapa yang baik terhadap isteri dia, dan aku ialah orang yang paling baik di antara kamu semua di antara isteri-isteriku. Biasa kalau dalam kitab fiqh ni dia menggunakan ahli tu merujuk kepada isteri. Kenapa sebut ahli? Sebab orang yang sentiasa melazimi suami, ataupun orang yang sentiasa bersama dengan rumah sebagai ahli rumah. Contoh macam ahli Quran lah. Kenapa kita panggil orang hafal ahli Quran? Sebab dia sentiasa bersama dengan Quran. Tu ahli, maknanya orang sentiasa bersama dengan Quran. Ahli sunnah. Kenapa dia panggil ahli sunnah? Sebab orang tu sentiasa melazimi sunnah. Jadi dia panggil ahli sunnah. Sentiasa melazimi jalan Nabi dan juga jalan para sahabat. Okey. Ada lagi? Okey, dia kata tu bawah sekali hukum dia haram. Haram apabila tadi apabila dia fasara haraman alaihi fashtadda ibatun nikah lahu. Kalau dia terlalu bersangatan sangat, benda-benda disebut tadi kat atas tu, kalau dia dah sampai ishtaddat, maknanya sampai dah tahap lebih tinggi lagi, maka dia akan jadi fasara haraman. Maka dia akan tukar menjadi haram lah. Maknanya yang makruh tadi, kalau dia punya makruh tu level dia lebih tinggi daripada makruh tadi, maka dia haram lah. Dia memang yakin betul dia tak mampu bagi nafkah, maka haram lah. Tapi yang kedua tadi dia takut-takut saja, itu makruh. Okay, itu adalah hukum-hukum nikah. Kalau pengalaman saya yang lepas, soalan fake ni, dia adalah objektif. Soalan apa? Soalan MCQ kan, pilih jawapan tu. Tapi tak tahu tahun ni macam mana, batch ni macam mana. Tapi kebiasaannya fake adalah soalan MCQ, tapi tak tahu. Tengok bantu pada tahun dan juga lecturer macam ni buat. Jadi hukum tabatul. Tabatul ni apa dia? Tabatul ni orang yang tak nak kahwin. Tak nak kahwin bukan sebab apa? Dia tak nak kahwin sebab nak beribadat. Itu maksud tabatul. Dia tak nak kahwin sebab dia nak fokus ibadat sahaja. Contoh macam Rabi'atul Adawiyah, kan serikan di Islam ni. Apa hukum dia? Saya tak nak kahwin. Saya nak pastikan saya dapat suami yang betul-betul bimbing saya ke syurga baru saya nak kahwin. Dia apa hukum dia? Jadi wa wuridan nahyu lil ummatil muslimati ala tabattuli. Maknanya tak boleh lah Islam melarang tentang tabattul ni, tak boleh. Jadi tapi adakah serikan-serikan Islam tu buat benda yang diharamkan, benda yang dilarang? Tak. Sebab kalau kita belajar dalam fiqh, ni dia ada nama dia maslahah. Maslahah ni dia ada satu kaedah fiqhiyah, nanti kita akan belajar, nanti sampai tak belajar. Apa hukum dia? Apa maslahahnya apa dia? Iza tazahamal maslahah masalih tuqaddamul a'la minal masalih. Itu kaedah. Bila kita bertembung antara dua buah maslahah, maka tuqaddamul a'la, kita akan utamakan lebih tinggi maslahah dia daripada banyak-banyak maslahah. Maka kalau kita ada dua masalah, sama ada dengar kelas ke nak solat isyak berjemaah, dua-dua masalah, maka kata fuqaha, kata ulama, tuqaddamul a'la minal masalih, maka ambillah yang lebih tinggi masalah dia. Apa kita nak tahu macam mana lebih tinggi? Tengok dari segi waktu. Mana yang lebih luas waktu dia? Solat lebih luas lagi waktu dia. Macam itulah antara faktor. Dan ataupun yang ni kan, dari segi dia fikirkan, bagi serikan Islam ni, tabatul ni lebih tinggi masalah daripada kahwin. Maka dia buatlah yang itu sebab itu lebih tinggi pahala untuk dia.
Maka ayat yang kita lil ibadah wa tarka zawaj. Maknanya satu bentuk apa tabatul adalah kita tinggalkan, kita asingkan diri untuk ibadat dan meninggalkan perkahwinan. Itu tak boleh lah. Jadi kenapa tak boleh? Sebab dia daripada syariat Nasrani, Nasara. La min syariatil Islam. Orang Nasrani ataupun kalau tak padri ni, mereka kadang-kadang sampai potong alat sulit untuk memutuskan nafsu daripada perkahwinan. Itu adalah perkara yang dilarang. Wa kana nikah min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa matlub. Okey, tengok bagi bawah. Atas sekejap tengok footnote dia. Takut ada benda. Footnote ni jangan tinggal kalau boleh baca sebab dia satu benda yang penting juga kan. Satu footnote ni jangan amalkan tinggal footnote. Baca footnote. Sebab footnote tu ilmu ni banyak kat situ. Kalau baca kitab fiqh lebih tinggi. Tapi ni tak ada apalah, kita tengok bawah. Okay, ada soalan ke? Soalan tanya terus. Okey, jadi jadi ada banyaklah hadis. Cuba tengok kat footnote nombor 7 yang dibuat tu. Okey, itu hadis dia berkenaan dengan Nabi melarang daripada tabatul lah. Yang mana seorang yang pendek ceritanya macam ni. Ada sahabat datang kata aku tak nak aku nak puasa sepanjang malam, sepanjang hari. Aku pula seorang lagi sahabat kata aku ni nak apa nama, aku tak nak kahwin. Aku nak solat sepanjang masa, aku nak puasa sepanjang hari. Atau ada lagi orang lain kata aku tak nak kahwin dengan perempuan. Bahkan Nabi kata apa dia? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kamu kata macam ni wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Aku ni orang yang paling takut pada Allah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku juga puasa, aku juga solat, aku juga bernikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka sunnah aku, itulah hujung tu je penting. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Raghibaan maknanya tak suka. Kalau raghiba fi, suka. Itu fi'il ta'biri juga. Okey, ni atas balik. Okey. Jadi apa dalam kahwin ni dia ada hidayah dia. Dia ada satu guideline ataupun kata petunjuk dalam perkahwinan yang Rasulullah SAW gariskan. Jadi apa yang kita kena ikut tu maksud hidayah. Mana satu benda yang kita kena ikut. Kita digalakkan ikut petunjuk Rasulullah SAW sampaikan. Jadi kerana apa? Kerana Nabi ni adalah orang yang paling asyadun nasu hilman, sahabat Nabi adalah seorang yang sangat lembut, wa syaja'atan, paling berani, wa adlan, paling adil, paling affan, sakha, tenang, tawaduk dan sebagainya. Ini paling penting, wa annahu asyaddu haya'an minal uzara fi khidriha. Nabi ni orang yang paling malu dengan anak dara, dengan perempuan. Paling malu sekali dengan perempuan. Jadi maknanya kalau Rasulullah seorang yang sangat malu dengan wanita pun berkahwin, maknanya adalah di situ hikmah dan juga saranan syariat yang perlu untuk kita buat, perlu kita ikut. Maknanya senormal itu dia punya siapa yang tak ada rasa nak kahwin, dia tidak ada satu benda tak kena lah. Melainkan dia boleh buat satu masalah yang lebih besar daripada kahwin. Contoh macam Imam Bukhari. Imam Bukhari asal tak nak kahwin. Tapi mak dia suruh kahwin. Mak dia kata kahwin ni sunnah Rasulullah. Maka bila dia dengar itu adalah sunnah, baru dia kahwin. Sebab Imam Bukhari kan pengumpul sunnah. Jadi dia takkan tak nak ikut sunnah. Jadi bila mak dia kata kahwin ni sunnah, baru Imam Bukhari kahwin. Bahasa dia memang tak nak kahwin. Sebab apa? Sebab masalah dia mengumpulkan hadis lebih besar daripada kahwin. Jadi sebab tu ulama kata kalau bertembung antara dua masalah, pilih masalah yang paling tinggi untuk kita.